kain yang saya tahu, premium cotton boy, premium chiffon boy dengan satin matte. Okey, kalau saya suka premium chiffon boy lah sebab biasanya saya beli material tu untuk tudung dan dia sangat-sangat mudah bentuk dan kepada peminat kucing, insya-Allah tak melekat bulu tu. Ada jenis cotton, satin and chiffon. Saya paling suka chiffon sebab chiffon kalau untuk tudung dia nak drape tu sangat cantik. Ada silk, linen, cotton, lycra, apa lagi banyak lagi kot. Viscose kan. Saya rasa lycra because sesuai untuk sport. Lepas tu dia kedap peluh and then kalau basuh pun cepat je kering. My most favourite satin. Satin sebab saya suka. Sebab bila pakai dia nampak terletak and then senang bentuk untuk I. Lepas tu nampak eksklusif. Sebab I suka material dia looks very macam eksklusif, classy. Itu dia, ada pendapat masing-masing berkenaan dengan fabrik-fabrik yang kita ada. Harta Malaysia juga lah tempatannya. Mana kita nak powerkan semula hari ini nostalgia kain. Kita nak dedahkan lagi banyak ilmu-ilmu sebenarnya berkenaan dengan kain ni. Benar. Okey, sejujurnya saya dan juga mungkin kalau saya boleh tanyakan pada Fatin, kita selalu kita lihat cantiknya songket ni, songket itu, kain ini, kain itu, tetapi benar-benarkah kita faham akan tradisi turun-temurunnya, Fatin? Betul, saya setuju. Dan cara pembuatannya pun kadang-kadang ada yang tidak tahu. Dan juga mungkin juga kita boleh sentuh bagaimana penghasilan, harga untuk kita ketengah lagi dalam masyarakat kita seluruhnya. Baik, kita nak kenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Mereka ini tidak asing lagi dalam dunia fashion. Yang pertama kita bersama dengan di sana Datuk Razwan Razwil selaku perekod fashion terkenal. Apa khabar, Datuk? Khabar baik, alhamdulillah. Apa perkembangan terkini tu? Okey. Sekarang tentang simposium lah. Simposium by next week. Yang akan kita ceritakan nanti insya-Allah. Okey, dan kita juga bersama dengan orang yang cukup berpengalaman bukan saja dari segi tekstil, kain dan juga fashion, Puan Fatimah Ismail yang juga pemegang amanah Yayasan Tenun Pahang Diraja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, berkenaan dengan apa yang kita nak ketengahkan, memartabatkan lagi industri fabrik tanah air kita ini. Mungkin Datuk boleh mulakan dahulu. Bagaimana Datuk melihat sekarang ini, dari dulu lagi kan Datuk mengemudi dalam bidang fashion ini kan, bagaimana sebenarnya arus perjalanan fabrik itu sendiri? Okey, kalau kita tengok, kita nak cerita today, hari ini adalah tentang fabrik tradisional atau nostalgia tentang fabrik. So orang cakap pasal Malaysia ni dia tak panggil fabrik, sebenarnya dia panggil kain. Betul. Kain tu bila orang cakap pasal kain, automatically is fabric. So kain tenun, kita ada kain songket, kita ada juga hand drawn batik, kita ada kain lima, kita ada juga kain yang ditelepukkan dan sebagainya. Ini all that cabang-cabang kain yang traditional fabric ataupun kain tradisional di Malaysia. Yang mana dari turun-temurun warisan ni dah dibuat di Malaysia almost 200 years lah. So hari ini Puan Fatimah yang saya punya lecturer sebenarnya memang akan pensyarah kaya dari UiTM dah lama, alhamdulillah, akan ceritakan pasal simposium yang akan diadakan by next week. So kita orang ni sekarang tengah busy lah pasal simposium dan sebagainya untuk memperkenalkan fabrik tradisional kita ke mata Malaysia, ASEAN dan juga ke mata dunia. Saya pasti itu juga adalah satu inisiatif untuk terus bagi generasi sekarang dekat dan mengetahui. Baik, Puan Fatimah sendirilah, mungkin kita boleh menambah daripada Datuk sendiri. Kita tahu apa yang kita tahu dan apa yang kita dah sebutkan. Ada tak lagi jenis-jenis kain ataupun kain-kain yang mungkin mempunyai nilai estetiknya tersendiri yang generasi sekarang ramai tak perasan ataupun ramai sebenarnya memang tak tahu? Saya rasa diorang ni pasal sekarang kan nak mudah pakai semua polyester, tak payah gosok benda-benda yang ni yang kita bawa sini semua natural dye, natural fiber yang dibuat daripada benang kapas ataupun benang sutra. Yang Nadia nak bagi lecture kat sini. Ini yang kita kongsi depan. Silakan. Boleh saya cakap pasal sesuatu ni? Teruskan. Yang tiga ni ialah tenun yang dibuat di penjara penuh dan penjara bentuk. Mungkin kita boleh di penjara penuh. Mula-mula teknik diikat dulu. Benang ni diikat
lepas tu dicelup warna, lepas tu baru ditenun ya. Ditenun. Yang ni kira very simple. Stripe ya. Stripe. Minta Datuk Razwan tolong. Boleh. Ini macam hujan renyai kan. Dia punya ikat dia tu is more like random. Ini adalah berlainan teknik lah. Ini ditenun. Ditenun dengan yang ni menggunakan cotton, yang ni sutra, benang sutra. Dia lembut bezanya yang ni lembut sangat ya. Yang ni ada sikit keras ya. Puan Fatimah, kalau saya nak tanya, kalau ada banyak rekaan dia, adakah penghasilannya lebih lama? Apa dia? Design ataupun rekaan dia? Sure. Yang ni memerlukan masa yang lama sebab dia punya yarns ya, dia punya benang tu perlu diikat dulu. So ikut susunan warna, diikat dan dicelup. Lepas tu bila dah kering baru ditaruh dalam mesin tenunan, the loom ya. Dan baru nak tenun. Tenunan makan masa lebih kurang, depends on the penenun lah. Kalau dia cekap. Saya kira bukan saja penenun Puan tapi kompleksiti coraknya dan juga dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang ni yang menenun ni sekarang banyak dibuat di penjara penuh dan juga penjara bentung. Ada 80 orang di penjara penuh, semua ni lelaki, dan 90 orang di penjara bentung yang menenun kain. Dia orang ni kekuatan dia ialah bila dia mesin tu kan, dia loom tu dia tarik tu, dia pack tu kuat ya. Jadi benang tu tak rapat ya, dia tak kekemasan lah kan. Dia tak longgar kan. Baik. Bagus. Mungkin bagi Puan Fatimah dan Datuk Ira biasa dengan tekstil dan sebagainya memahami apakah itu tenun, bagaimana penghasilannya. Tapi sebenarnya ada kala juga orang mempertikaikan kenapa kain tenunan ini mahal, kenapa adakah ia susah dan sebagainya. Ini kami ingin bawakan anda lebih dekat lagi dengan proses tenunan ini dan lebih menarik apabila kami akan bawakan satu laporan iaitu tenunan di penjara Bentung yang disediakan oleh AIN. Kita saksikan. Banggalah, satu perasaan yang sangat bangga sebenarnya. Orang yang macam kami boleh hasilkan produk yang bagus. Sehari selembar benang, lama-lama sehelai kain. Memberi gambaran kepada mereka yang rajin dan tekun berusaha pasti akan berjaya. Sinonim kepada usaha jitu yang dibawakan oleh Jabatan Penjara Malaysia dalam terus mengangkat dan memartabatkan kain tenun Pahang Diraja, hasil sentuhan kreatif jari jemari banduan menerusi program tenunan penjara. Jika dahulu penjara dilihat sebagai tempat untuk banduan ini dijatuhkan hukuman, namun hari ini penjara merupakan pusat koreksional yang melatih para banduan dengan pelbagai jenis kemahiran untuk mempersiapkan diri mereka apabila kembali kepada keluarga dan juga untuk menambah sumber pendapatan apabila mereka keluar nanti. Dan di Jabatan Penjara Malaysia sendiri memberikan pelbagai jenis kemahiran, antaranya di penjara Bentung Pahang ini yang mana bermula daripada tahun 2009 lagi terdapat bengkel tenun Pahang Diraja yang menempatkan 5 orang banduan dengan 2 tenaga pengajar. Namun hari ini pada tahun 2022 terdapat 4 buah bengkel dengan 81 orang banduan yang berkemahiran dalam menghasilkan pelbagai jenis kain tenun Pahang Diraja yang bermutu tinggi. Bagi mengekalkan nilai estetikanya, seni tenunan ini dihasilkan dengan menggunakan teknik tradisional. Para banduan turut diberi latihan untuk memahirkan diri dalam memahami proses penghasilan kain. Bukan sekadar latihan kemahiran, namun ianya dilihat dapat membentuk jati diri para banduan dalam menjadikan mereka lebih berdisiplin dan berkeyakinan. Bagi Ahmad Dhani, menjalani hukuman selama 11 tahun akibat kesalahan dadah satu ketika dahulu, beliau tidak menyangka dirinya diberi peluang mempelajari sesuatu yang baru di dalam penjara. Banyak saya belajar. Salah satu dia daripada kesabaran kita. Selalu saya tak tahu, kalau macam dekat luar, saya tak pernah terfikir nak buat kerja macam ni. Bila sampai sini, saya cuba belajar. Daripada zero sampai habis. Bertuah sangat. Memang bertuah sangat. Mana kalau boleh
benda ni saya nak bawa ke depan lagi lah. Bunyi ayunan karak ibarat irama dan lagu yang memecahkan keheningan bagi penghuni yang bekerja di bengkel tenunan ini. Berbaki 4 tahun sebelum dibebaskan akibat kesalahan jenayah seksual, Ahmad yang diberi tanggungjawab sebagai penenun cukup merasa bangga apabila hasil kreatif dirinya dan banduan lain dihargai oleh pelbagai pihak. Masa mula-mula dulu kita hasil produk macam tak ada apalah je. Okey, just hasil saja. Tapi apabila Tuanku Permaisuri dah bawa mengangkat martabat tenun ni sampai ke persaudaraan antarabangsa, kita buat banggalah. Satu perasaan yang sangat banggalah sebenarnya. Orang yang macam kami boleh hasilkan produk yang bagus. Kalau dari segi penyesalan, memang saya menyesallah dengan ketidaksabaran saya, terlalu mengikut nafsu di luar dulu. Jadi bila dah masuk sini tu, alhamdulillah saya bersyukur sangat sebab saya diberi peluang kedua untuk mengubah kehidupan saya akan datang lah, insyaAllah. Harapan tu ialah kita nak kembali balik pada keluarga kan? Kita nak buktikan pada keluarga yang kita ni dah berubah kan? Boleh jadi lebih bagus daripada sebelum kita sampai kat sini lah. Dan mungkin akan teruskan usaha sama, meneruskan legasi tenun Pahang Nek Raja lah, insyaAllah. Seramai 81 banduan yang terlatih dengan kemahiran tenunan akan melalui beberapa fasa pemulihan terlebih dahulu. Selain diberi pendedahan terhadap seni tenunan Pahang Diraja, apa yang lebih membanggakan lagi, hasil tenunan banduan-banduan ini turut dijual dan dibawa ke London Craft Week baru-baru ini. Kalau kita tengok semakin hari golongan muda tak tahu bagaimana proses membuat kain tenun, songkek, batik. Yang dia tahunya untuk pakai, untuk menggayakan. Tapi dia tak tahu sebenarnya bagaimana proses telitinya dan kelembutan macam mana kita nak buat satu-satu kain itu sebenarnya. Hasil daripada sokongan Permaisuri Agung yang sentiasa mencemaduli turun ke penjara, menyokong para banduan ni. Situ timbulnya satu perasaan, kita tengok Permaisuri Agung ni sebenarnya berjiwa rakyat. Jutaan terima kasih kepada Permaisuri Agung kerana telah banyak memberi satu perubahan di dalam reka corak ataupun dalam pembuatan tenun Pahang lah. Untuk penghasilan kain tenun ini memerlukan satu penelitian dan satu kerja-kerja yang halus. Di sini kita boleh melatih penghuni sebagai terapi dalam diri, kesabaran dalam diri, yang mana kita tengok latar belakang penghuni ini berbagai kesalahan, dan ini kita jadikan terapi dalam diri untuk digunakan kemahiran apabila dia bebas nanti. Selain terus menggalakkan generasi muda untuk mengenali kain tenun Pahang Diraja, ia juga dapat menghidupkan tradisi Pahang dan tenunan yang sememangnya menjadi identiti kesenian di Malaysia. Malah dengan adanya latihan kemahiran yang diberi di dalam penjara seakan memberi sinar baharu kepada para banduan untuk melatih diri lebih yakin dalam terus menelusuri perjalanan menempuh kehidupan mendatang dengan peluang kedua yang diberikan. Itu antara laporan yang saya kira cukup perlu kita membanggakan. Sebab apa, kemahiran untuk kita memartabatkan lagi industri kain, songkit dan sebagainya perlu kita ketengahkan untuk semua lapisan masyarakat kita. Dan kalau kita lihat, itulah dia. It's orang kata handmade, buatan tangan, satu seni yang sangat-sangat halus sebenarnya. Okey, Datuk, kalau kita lihat juga mengenai kalau nostalgia kain, bukan saja mengenai kain tenunan dan sebagainya, ia juga satu bukan tradisi Melayu atau Malaysia sahaja, tetapi saya kira ianya nampak serumpun. Kalau kita lihat daripada negara-negara jiran kita pun seolah-olah macam dia ada batik dia, kita ada batik kita, dia ada corak kita. Boleh diulaskan mengenai sebenarnya itu? Sebenarnya yang simposium ni pun tentang traditional ASEAN textile. So bila
traditional ASEAN textile termasuklah Laos, Cambodia, we have Indonesian, termasuk juga Singapore walaupun dia modern dan sebagainya, Myanmar, Thailand dan sebagainya. So, kalau kita tengok, bila kita Malaysia sendiri, tengok negara-negara ini masing-masing they have their own motif yang mana digunakan di seluruh ASEAN. So, kita tahu dah, oh, this is produk Thailand, this is produk Indonesia. Masing-masing ada jati diri. Masuklah kita juga. Bila kita mengenali, especially generasi muda sekarang kan, mengenali warisan tenun, mengenali warisan songket kita, tenun Pahang dan sebagainya. Jadi jati diri tu dia kenal. Dia tahu asal-usul susu galur kehidupan dia macam mana dan sebagainya. Yang sebab tiap-tiap negara tu di ASEAN sendiri pun lain dan di negara kita pun lain. Kita ada Pahang punya teknik is different, songket Terengganu lain. Lepas tu kita ada juga dari macam batik sendiri juga, walaupun traditional fabric yang dilukis tangan, tapi kita import the silk from luar tapi dihasilkan di sini. So teknik-teknik tu totally different. Dari situ juga mengenali warisan, mengenali jati diri. So sekarang ni Melayu ataupun bangsa kita tak dapat kekuatan daripada situ. So sekaranglah masa mengenali jati diri dan budaya warisan kita sendiri melalui fabric. Persyarat Datuk nak menambah ni. Mungkin tak ada. Kita di Malaysia ni kita tak ada natural fiber dia. Macam sutra, benang kapas, benang apa semua diimport daripada luar negeri. Kapas daripada India ataupun daripada Egypt ya. Tapi kita tak tenun sendiri. Kita bawa kain yang dah ditenun. Lepas tu kita cetak ke atas sini di sini. Menggunakan teknik batik ataupun teknik ikat kan. Ikat dulu baru ditenun, things like that. Kalau macam katalah yang ni ya. Saya kira ini corak yang berbeza-beza dari asal usul yang berbeza. Ini daripada Cambodia. Dia panggil, boleh tolong angkat sikit. Dia panggil warp ikat. Warp ni benang yang memanjang macam tu. So diikat, di warp baru ditenun. So you get this kind of design. And then dia ada ikat yang memanjang. This one here another ikat. The technique ini lain dan sebagainya. This is more complicated, the ikat. Tapi yang mostly this one kita pakai traditional punya ataupun natural dye. Memang the ASEAN country they use a traditional. Kain benang dia pun benang cotton ya. Rasa it's not it's not soft macam gini. Banyak sebenarnya teknik-teknik yang kita... so saya in charge dekat simposium ni, saya in charge bahagian pameran dan sebagainya. Silalah datang. So kita ada semua negara ASEAN membuat pameran daripada 22 sampailah 29-30. So di situ nanti dipamerkan banyak fabrik-fabrik dari negara ASEAN dan sebagainya dan termasuk juga dari Malaysia sendiri. Bukan hanya dipamerkan untuk jualan juga ya. Kalau untuk nak jualan beli juga. Kain daripada Filipina ke daripada Indonesia, pada Myanmar, pada Laos, Cambodia ada di situ. Keseluruhannya berapa banyak penyertaan untuk simposium di simposium ni kita mempunyai, saya dapat confirmation 19 orang yang akan membentang kertas kerja. Berbidang masing-masing. Lain daripada Filipina dia bercakap pasal serat denas ya. Daripada Cambodia dia cakap pasal teknik membuat silk daripada mulberry ke apa-apa kan. So lain perbezaan dia daripada dia punya pakaran mereka. And then you can also see, kita boleh lihat dari segi corak berbeza di antara satu negara dengan, walaupun semua buat satu rumpun. Semua negara di ASEAN ni mempunyai tekstil sendiri, tapi ada perbezaannya kita boleh identify corak ini datang pada mana. Yang ni kain daripada Indonesia, yang ni kain daripada Burma, daripada Myanmar, daripada Thailand dan sebagainya. Baik, bila kita menyebut tentang tradisi, bila tradisi ni ramai orang muda ni kata, wah ini tradisi tok nenek kita dan sebagainya. Ini tugas yang berat untuk Datuk sebenarnya. Kerana bila kita lihat kepada corak-corak kain dan sebagainya, bagaimana sebagai seorang pelaku fashion yang hebat untuk sentiasa memastikan generasi muda ini merasakan bahawa kain
memastikan seperti ini, corak-corak seperti ini terus relevan bersama dengan arus zaman? Sebenarnya itulah gunanya macam kita ada simposium memperkenalkan fabrik-fabrik. Orang kata kalau tak kenal tak cinta. So kita kenalkan dulu. So kalau generasi muda bila dia tahu tentang batik, tenun, songket, kita tak pun bersyukur. That kind of word yang digunakan telepuk dan sebagainya. Kadang-kadang dia orang clueless, tak tahu apa tu telepuk apa. Benda telepuk, so information about traditional fabric ni orang tak tahu. Orang muda pun tak tahu. So kita kena lebih banyakkan informatif bagi pendedahan dan sebagainya. Bila kita ada simposium dan sebagainya ni, kita bagi pendedahan yang lebih terperinci dan sebagainya, dan kita harap pelajar-pelajar bukan saja pelajar tentang tekstil dan sebagainya ataupun fashion, orang luar pun kalau boleh. rekaan macam mana? Boleh ke kita jadikan dia dress, kita jadikan dia gown? Cuba you ambil kain yang hujung sekali, yang hujung sekali tu, bawa kain. So kalau rekaan dan sebagainya, sekarang kita banyak menggunakan perbezaan di antara ni dengan ni. Ini mesin. Okey. Ini walaupun dipanggil batik tapi dibuat dengan mesin, ya. Printing lah, printing. Okey. Ini blok. Terengganu punya batik. Dia pakai blok. Blok ni kira macam dia cap tangan. Dia gunakan cara lama tu. You can see the difference between this and this. Ya, walaupun ini boleh dapat lagi fine dia punya ni, tapi teknik dia dah modern. Tapi sekarang masalahnya itulah orang muda bila nampak surface like this and all those things, dia orang tak dapat bezakan because dia orang tak ada ilmu tentang traditional fabric. So salah satu menjiwai benda-benda ni, salah satu kena tahu pasal warisan kita dan sebagainya. Lagi satu, Fatin, awak tak tahu kan? Saya sebenarnya saya boleh mengaku jugalah yang mana saya kurang tahu. Kadang-kadang macam dia punya kaki kain belakang semua kita confuse cara pemakaian. Mungkin dekat sini kita tak boleh salahkan generasi muda dan sebagainya sebab benda tu tak ada cukup information dan sebagainya. Dan kalau tengok pun sekarang benda ni semakin pupus. Kita boleh orang tak guna. Lepas tu dengan harga yang terlalu mahal dan sebagainya. So dari sini sekarang kalau ada is good kalau lepas ni dari mula sekarang kita punya syllabus education dan sebagainya masuk tentang warisan, masuk tentang tenun, masuk tentang songket dan sebagainya, masuk tentang batik. So kita takkan kita bagi informasi dan ilmu kepada mereka. Satu hari dia orang tahu apa beza, dan bila dia orang keluar negeri sebagainya, dia orang pun boleh bercerita kepada generasi akan datang tentang ilmu batik, songket dan tenun. Kita boleh cerita pasal ni tak seronok tak ada demo ni. Betul lah. Saya nak tunjukkan beza di antara batik yang dicetak tangan. Ya. Ditengok depan, tengok belakang. Kalau perlukan model, bagi tahu. Depan dengan belakang almost the same. Seolah-olah tak ada beza, ya. Okey. Tapi kita boleh kita tunjukkan. Senang. Itu adalah tengok gambar kan. Inilah kot depan belakangnya. Ini depan, ini mana satu? You tahu mana satu depan, mana satu belakang? Saya melihat kepada yang ini. Saya tapi tak banyak beza kan? Betul. Yang ni pula, you can see ini depan dia. Oh, yang ni tak nampak sikit ya. Dia punya perbezaan dia yang belah depan. Mana dia? Belah depan dia lagi terang. Betul. Kan kat belakang ni normally putih tak? Itu dicetak machine. So dia surface dia ke atas. Saya rasa ini yang depannya. Kan? Mungkinlah ke? Dia lebih terang. Betul ke Fatimah? Batik Terengganu. Okay. So betul ini depan Ini depan. So ilmu-ilmu begini sebenarnya yang bila kakinya kita buat simposium dan sebagainya boleh belajar di sini. You can see from di sini lah, kalau nak tengok pun kan dia punya jawapan dia. Biasanya this is what you call salvage. Salvage kain ni akan menunjukkan mana yang dah satu depan, mana belah satu belakang. You can see the difference. Ya. Yang ni depan. Okey. Maksudnya jawapan saya betul ke? Okey. Ini yang depan lah. Ini asyik cerita orang perempuan je, orang lelaki pula aja. Samping kita ni pula macam mana? Okey, samping sekarang ni terlalu banyak kalau kita tengok di market sekarang dengan songket India dan sebagainya, yang mana harganya memang kalau kita tengok memang jauh daripada harga songket buatan Terengganu. Memang kita menghasilkan tenun songket yang kita boleh buat dalam satu hari dalam 1 inci dan sebagainya. That's why harga terlalu tinggi. Bila masuk songket India dan sebagainya, mungkin overhead dia orang lebih murah atau dia orang pakai mesin dan sebagainya, dia harga yang turun jatuh lebih teruk, yang murah sangat dan sebagainya. Dan so itulah peranan kerajaan Malaysia sepatutnya menyekat hasil-hasil dari luar walaupun di negara ASEAN sendiri supaya hasil dari negara kita dapat diketengahkan dan dimajukan. So bila ramai orang buat,
So lebih murah lah harga. So sekarang ramai yang tak buat dah songket ataupun tenun. So jadi harga yang mahal. Selalu kalau kita nak memakai songket, kalau generasi muda sekarang ni nak tunggu kahwin baru tunggu boleh majlis rasmi. Majlis rasmi tradisi. Salah satu faktor ekonomi lah. Because harga is so expensive. It's not only that. Pakai untuk majlis-majlis tertentu saja. Bukan itu sahaja. Dia tertumpu kepada material yang digunakan, ya. Menggunakan sutera. Bukan dia punya benang emas tu kan, berat kan. Nak pakai untuk hari-hari tak boleh. Tapi sekarang inovasi baru, dia menggunakan benang sutera untuk mendapatkan corak. Juga disongket tapi menggunakan benang yang lembut, yang bukan metalik. Metalik kalau macam benang kilat-kilat tu kita panggil metalik. Alternatif jugalah. Okey Puan, mungkin antara soalan lain. Minta maaf saya mencelah. Saya tak nak tertinggal tanya soalan ni. Kain cindai ni, orang kata kain cindai satu kain yang sangat hebat, berstatus dan berkelas tinggi. Kenapa dan mungkin ada kisah di sebaliknya? Dia cindai ni sebenarnya dia macam kain lama kan. Untuk kain cindai pilihan anak raja. Dia corak lama. Sekarang ni orang jarang nak buat sebab dia rumit. Nak buat dia kena ikat, dia punya pattern motif dia diikat satu-satu kan, untuk ikat begini, tak melintang, ikat menegak. Jadi bila dicantum dia jadi pattern, jadi bunga. Itu rumit. Orang sekarang ni tak nak buat lagi dah. Ada 2-3 orang tapi tak ramai. Sebab kerumitan untuk menghasilkan kain tu. Dan saya kira sebenarnya apa yang kita ceritakan hari ini, walaupun saya ringkas tapi saya penuh pengisian dan juga padat, lebih memahamkan lagi kepada mereka di luar sana tentang mengapa ia terlalu istimewa, unik, estetik dan juga harganya mungkin mahal sedikit. Okey, jadi terus saja mungkin kita nak terus jugalah mengetengahkan kita apa yang kita ada ni di simposium. Di simposium tenun tekstil ni, dia bermula di Indonesia, yang first one. Lepas tu dibawa ke Filipina, second one, third one ke Thailand, fourth one, third one di Terengganu. But fourth one di Thailand, the fifth one di Jogja, sixth di Brunei. Kita dapat kita yang ke-8. Yang jadi akan diadakan tuan rumah. Bila dan di mana? Ini adalah hasil Tuanku Permaisuri Agong sendiri yang membawakan, yang minta daripada Indonesia masa simposium ke-7 tu, Tuanku minta pada Indonesia bagi kat Malaysia instead of Singapore. Singapore supposed to host. Yang ke-8 Singapore tapi dibawa ke Malaysia sekarang. Tuanku lah yang minta. Itu jadi she is being the chairman of pengurusi ASEAN Textiles. For the 8th ASEAN Symposium Textile. And Tuanku akan memberi keynote address dan simposium ni akan dirasmikan oleh Tuli Yang Maha Mulia Tuanku Agong. Okey, Datuk. Sampai ke para penonton, kenapa mereka perlu hadir ke simposium ni? Okey, salah satunya nak mengenali warisan tradisional kita, especially fabrik-fabrik tertentu ni lah. And then bila kita tahu tentang fabrik-fabrik ni, barulah kita senang nak berfashion dan sebagainya. Dan letak bagaimana dan sebagainya. Di simposium ni kita ada semua negara ASEAN pamerkan fabrik. Dari situ kita dapat banyak ilmu. So dia buka daripada 9 pagi sampai 5 petang. Dan juga ada buat dia buat present paper dan sebagainya yang boleh masuk juga. Register hari yang sama boleh masuk dan sebagainya di Marriott Putrajaya. Percuma no, ada yang dibayar, ada yang lunch kita bayarlah, yang tak lunch kita tak perlulah. Okey. So dia kelas tu dia masuk dari pagi pukul 9 pagi dan sampai pukul 5. Dia panggil participants kena register peserta. Boleh dengar apa yang dipresent dari segi paper. Antara speaker-speakernya? Nanti saya tengok, saya kena tengok. Speakernya terlalu ramai. Ada 19 orang. Sorry. Yang terhebat ASEAN di negara ASEAN. Semua pakar dari Indonesia, dari Brunei kita ada Siti Kamila yang akan bercakap pasal songket. Daripada Cambodia akan bercakap pasal tenunan Cambodia yang sebagainya. Dari Indonesia Didik Maulana yang fashion designer yang terkenal. He is also presenting.
Dan ramai lagi. Ramai. 19 orang. Pastinya yang menarik di Simposium Tekstil itu nanti, jadi pastikan anda beramai-ramai ke sana, dan seperti mana Puan Fatimah sendiri memakai baju tenun yang cukup cantik ini, cukup klasik. Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Razon dan juga Puan Fatimah Ismail kerana bersama kita pada ini, sikit sebanyak pelbagai informasi kita sebarkan kepada generasi muda kita. Terima kasih kerana jemput kita. Sama-sama. Baik, jangan lupa untuk 25 hingga 30 di Putrajaya. Okey, baik. Terima kasih. Dan itu sebenarnya sikit yang boleh kita kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini, nostalgia kain. Cantik-cantik dan juga kita rasa itu adalah harta yang perlu kita jagalah. Benar.